Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, teacher nak terangkan berkaitan dengan tajuk 1, pakaian tradisional dan perhiasan diri. Okey, untuk pakaian tradisional dan perhiasan diri ni, kita fokus kepada maksud dia. Okey, pakaian adalah merupakan sebahagian daripada budaya benda yang menampilkan aspek kepelbagaian potongan dan gaya. Pakaian bukan sahaja berfungsi sebagai bahan yang menutup tubuh, bahkan mempunyai nilai estetik yang secara simboliknya terkandung falsafah dan makna. Okay, kalau kita tengok pada pakaian ni, dia ada maksud-maksud dia. Maksud-maksud dia, kalau baju kurung lain kan, ciongsang lain. Dalam aspek sosial, pakaian dapat mencerminkan status individu yang menggayakannya. Contohnya kita orang Melayu, kita pakai baju Melayu, baju kurung tu maksudnya dia lebih kepada simbolik sebagai orang Melayu. Pakaian tradisional dan perhiasan diri. Masyarakat di Malaysia terdiri daripada berbilang kaum dan etnik. Okey, setiap kaum pula memiliki identiti budaya berbeza. Pakaian tradisional dan perhiasan diri ini merupakan satu daripada aspek yang dapat menyerlahkan perbezaan identiti budaya. Okey. Pemakaian bagi kaum dan etnik ni digayakan pada hari perayaan, majlis perkahwinan atau acara tertentu. Okey, kita kalau orang India, okay, dia akan pakai sari kan. Biasanya dia pakai sari tu kalau majlis perkahwinan dia akan pakai sari yang cantik lah kan. Tapi tidak fokus kepada majlis perkahwinan saja. Kalau ada majlis rasmi pun mereka akan pakai baju sari. Sama juga macam kita. Kita kalau hari perayaan kita akan pakai baju kurung kan. Baju kurung pun ada banyak jenis. Baju kurung moden, baju kurung biasa, baju kebaya kan. Itu antara contoh pakaian orang Melayu. Okey, ni definisi dia. Definisi tu maksud aku kena ingat dia punya maksud dah bagi definisi. Definisi pakaian. Dia mencerminkan adab dan perilaku masyarakat pemiliknya. Okey, ini contoh kalau pakaian tradisional Melayu untuk lelaki. Okey, peringkat awal perkembangan pola baju Melayu Teluk Belanga adalah pemotongan singkat dan kecil. Kemudian dilabuhkan dan dibesarkan. Maksudnya ada inovasi, ada perubahan lah, ada penambahbaikan. Okey, kalau kita tengok Teluk Belanga ni dia punya collar dia. Dia punya collar tu bulat. Okey, baju Melayu tu dia akan pakai baju seluar dan juga samping. Lepas tu dia punya atas kepala tu sama ada pakai songkok ataupun tengkolok. Okey, ni baju sikap, ada tengkolok, keris dan samping. Ni orang zaman dulu-dulu lah. Okey, baju rasmi mereka. Baju sikap berleher cekak musang. Cekak musang tu dia ada butang. Anak baju di bahagian dalam dipadankan dengan baju sikap berpotongan lurus dengan belahan di hadapan. Okey, ni baju Melayu cekak musang. Cekak musang ni dia ada butang dia ada butang. Okey, ada 5 butang. Pakaian samping diikat ke tepi dengan keris hiasan disisip di hadapan. Okey, baju Melayu Teluk Belanga. Teluk Belanga ni yang tadilah kita punya leher dia bulat. Okey, beza dia. Teluk Belanga ni cekak musang. Cekak musang dia ada butang. Ada 5 butang. Kalau baju Melayu Teluk Belanga dia ada leher bulat. Ni capal. Okay, contoh capal slipper lah. Kita panggil dia sebagai capal.
Okey. Tengkolok. Tengkolok yang ni atas kepala. Sekarang dulu tak popular, bukan maksud dulu macam mana. Maksud teacher 5 tahun dulu macam tu. Dia tak famous sangat, tapi sekarang dalam 2-3 tahun ni tengkolok ni dia jadi viral Orang-orang muda dia suka pakai tengkolok. Digubah daripada sebidang kain persegi yang dilipat, disusun, dibentuk dan diolah dengan pelbagai gaya. Memang cantik tengkolok ni. Okey, ni keris. Keris ni selain digunakan sebagai senjata, keris turut berperanan dalam upacara adat istiadat di istana sehingga dalam kalangan rakyat biasa. Kalau kita pergi menghadap sultan, biasanya kita akan berpakaian rasmi lah. Pakaian rasmi tu ialah baju Melayu dan ada keris. Okay, ni butang Melayu, butang baju Melayu. Okay. Samping. Samping tu yang dipakai di bahagian luar baju dipanggil dagang luar, manakala yang dipakai di dalam baju dipanggil dagang dalam. Pakaian tradisional Melayu untuk wanita, baju kurung Teluk Belanga, baju kurung Kedah, baju kebaya, baju kurung cekak musang, baju Riau Pahang. Okey, apa itu baju kurung Teluk Belanga? Ni contoh Teluk Belanga dia punya collar bulat. Okey, ada satu butang pada kurung sana ni, biar baju kurung yang biasa kita pakailah. Yang biasa kita pakai. Baju kurung Kedah dia punya potongan dia singkat dekat kita punya lengan dan juga baju. Kalau kita tengok dia 3 suku je dia punya lengan tu. Oh ya. Dia punya kain dipadankan dengan kain lipatan bertakuk atau berselisih di hadapan. Kalau kita perhatikan dia punya kain tu berselisih satu je. Dia bukan lipat-lipat banyak tu kan. Okey, ini baju kebaya. Baju kebaya berbelah di bahagian hadapan, dikemaskan dengan pemakaian kerongsang ibu dan anak 3 sejajar. Wanita tampil anggun diserikan dengan perhiasan cucuk sanggul di kepala. Baju kurung cekak musang. Okey, ni. Kalau kita perhatikan dia punya leher sama macam lelaki. Cekak musang dia ada butang. Okey, ni baju Riau Pahang. Baju Riau Pahang dia punya potongan dia tu. Okey, dia punya potongan tu lebih longgar lah. Berleher cekak musang dengan potongan pesak gantung. Pemakaian dipindahkan dengan pemakaiannya diperindahkan dengan perhiasan dokoh. Dokoh tu yang dia dipakai tu macam rantai tu. Tu dokoh ya. Sanggul lintang dan gendik sebagai penyeri wajah pemakainya. Yang atas kepala tu dipanggil sebagai sanggul lintang dan gendik gendik. Okey, ni gendik. Yang dipakai atas kepala tadi. Ini sanggul lintang, biasa pengantin lah pakai kan, ataupun ada majlis rasmi. Majlis rasmi berkaitan dengan majlis event lah, event yang bersesuaian mengikut tema. Okey, ni pending. Merupakan kepala tali pinggang bagi golongan lelaki atau wanita yang digayakan dengan sarung atau samping. Ni dokoh yang teacher kata tadi. Ni cucuk sanggul. Kerongsang berantai. Subang. Okey, cincin, gelang kaki, perhiasan perhiasan. Tali pinggang. Okey. Ini anting-anting.
Subang dia tak dia tak panjang. Kalau anting-anting dia berjurai. Kurasa ibu dan anak. Okey, ni pakaian tradisional Cina, iaitu cheongsam, samfu. Tengok pada cheongsam perempuan baju untuk wanita. Okey, terus kepada samfu. Samfu ni pakaian untuk lelaki. Ada baju dan seluar. Okey, ni perhiasan dia, ada gelang tangan, ada cucuk sanggul juga, penutup kepala untuk lelaki, cincin. Okey, ni pakaian tradisional India, ada sari dan dhoti. Okey, sari untuk perempuan. Sari merupakan penggayaan pakaian wanita kaum India dengan menggunakan kain ela bersaiz antara 5.5 sehingga 6 meter panjang. Cara melilit kain memerlukan kemahiran agar lilitan yang membalut tubuh tanpa jahitan kelihatan rapi dan kemas bagi pemakainya. Okey, kalau kita perhatikan India ni, dia punya baju sari dia menggunakan kain ela yang bersaiz panjang tau. Labuh dan panjang. Dia punya kain ni yang kat depan ni memang panjang. Okey, ni dhoti untuk lelaki. Dhoti merupakan selai kain panjang yang dipakai oleh lelaki kaum India secara melilit di pinggang menggunakan teknik ikatan tertentu. Dhoti juga digayakan dengan potongan baju yang bervariasi. Okey, selempang dikenali sebagai tundu diletakkan di bahu. Ni kain yang warna putih yang letak di bahu tu dipanggil sebagai tundu. Okey, perhiasan diri kaum India, perhiasan kepala, gelang tangan, gelang kaki. Okey. Pakaian lelaki tradisional etnik Iban. Ini Iban. Okey, pakaian tradisional lelaki etnik Iban terbahagi kepada baju di bahagian dalam dikenali sebagai baju burung dan di bahagian luar iaitu baju gagong. Kain sirat dipakai dengan perhiasan lampit dan ilang di bahagian pinggan. Kita tengok ni dia ada labelkan lah. Okey. Kain sirat dipakai dengan perhiasan lampit dan ilang di bahagian pinggang. Ketapu ialah hiasan kepala dibuat daripada bulu burung kenyalang atau bulu burung uruai. Penggunaan gelang di kedua-dua belah tangan dikenali sebagai tumpah jari, manakala tumpah betis dipakai di bahagian bawah lutut sebagai perhiasan tambahan. Okey, ni untuk perempuan. Kalau kita perhatikan pakaian dia mesti ada sugu tinggi. Macam sanggul lah, tapi dia punya lagi tinggi. Okey. Pemakaian selampau dan rawai. Selampai dan rawai pada bahagian dalam diikuti dengan marik empang yang dihiasi dengan tali ujan. Kat sini dia ada label. Dalam buku teks pun ada. Okey. Terus Okey, ni untuk etnik Kadazan. Etnik Kadazan ni dia ada dua, Kadazan Papa dengan Kadazan Penampang. Okey. Yang ni kain tu, kain warna pink tu dipanggil sebagai sandai. Sigal pula dipakai sebagai penutup kepala. Okey, ni etnik Kadazan punya pakaian untuk perempuan. Okey.
Ini sumbangan tokoh budaya Profesor Dr. Siti Zainul Ismail, Sharifah Azhar Said Muhammad Al-Sagof. Okey, Profesor Dr. Siti Zainul Ismail ni pernah menyumbangkan ilmu sebagai tutor dan juga pensyarah serta Profesor Madya dan Profesor hingga tahun 2007 di UKM. Okey, Profesor Dr. Siti Zainul Ismail dia buat buku buku berkaitan dengan pakaian cara Melayu. Okey, selain daripada itu ada tekstil tenunan Melayu dan juga busana Melayu Johor. Okey, Sharifah Azhar Said Muhammad Al-Sagof ni dia punya sumbangan dia mengenai tekstil dan busana Melayu iaitu songket. Okey, dan juga rupa dan gaya busana Melayu. Selain itu dia juga ada buat buku lah. Ni dia buku dia. Okey, itu sahaja.